Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk kali ini kita sambung bab pengukuran. Okey, kali ini kita akan tengok pada penyiasatan saintifik. Okey, subtopik ni penting untuk kamu menjawab soalan kertas 2, kertas 3. Simple je yang ini. Dalam ni objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Jadi maksud di sini dalam subtopik ni kita akan tengok beberapa bentuk graf. Okey, daripada beberapa bentuk graf tu kamu perlu tentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Maksudnya setiap graf itu ada hubungan dia yang tersendiri. Okey, macam cikgu cakap tadi, untuk soalan kertas 2 dan kertas 3 ada soalan yang perlukan nyatakan hubungan. Jadi cara nak jawab soalan hubungan adalah berdasarkan ini. Ini yang kamu akan baca. Okey, berdasarkan graf. Daripada graf ni nanti yang cikgu tunjuk, tengok je apa bentuk graf dan itulah dia punya hubungan. Okey, jangan kamu tertukar. Memang hubungan itu bergantung pada graf. Jangan merapu benda lain. Itu je. Okey, kemudian kita menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan lah. Okey, di sini sebenarnya ada 6 graf. Dalam buku teks pun ada juga. Cuma cikgu ambil dan cuba terangkan dengan kamu supaya kamu lebih faham lah. Okey, yang pertama sekali ialah kita ada garis lurus yang melalui asalan dan mempunyai kecurangan positif. Okey, ini adalah asalan iaitu daripada kosong, daripada sifar. Okey, bila kita ada satu garis lurus yang melalui asalan dan kecurangan dia positif. Okey, kecurangan positif ni adalah apabila garis lurus tu naik ke atas. Okey, hubungan dia adalah Y berkadar terus dengan X. Janganlah letak simpan jawapan lain-lain, ini je. Y berkadar terus dengan X. Maksudnya kalau di sini kata kita ada panjang, katakanlah X nanti adalah panjang, Y ini adalah masa. Jadi, hubungan bagi graf ini adalah masa berkadar terus dengan panjang. Ikut saja apa hubungan ini. Okey? Jangan pula nanti kamu letak, kalau dia bagi sini panjang masa, kamu letak sini Y berkadar terus dengan X. Perlu gantikan apa itu Y, apa itu X. Okey, ini adalah graf yang pertama. Graf yang kedua, yang lurus juga, cuma dia tidak melalui asalan. Tadi kita ada yang melalui asalan ni, kosong-kosong, sifar-sifar ni. Tapi yang kedua ini, dia bermula di tengah-tengah. Dan kecurangan dia positif, itu dia naik ke atas. Dia bukan ke bawah. Jadi hubungan di sini adalah Y bertambah secara linear, dengan X. Jadi kalau sini kita ada panjang dengan masa. Jadi Y ini adalah masa, jadi masa bertambah secara linear dengan panjang. Okey. Jangan kamu letak X dulu baru ingat. Untuk hubungan memang Y dinyatakan terlebih dahulu baru X. Okey. Yang ketiga kita ada graf ini nampak ni menurun. Bila menurun ini maksudnya adalah kecurangan negatif. Okey, yang ketiga inilah garis lurus, lurus tidak melalui asalan. Okey, tengok sini dia tidak melalui asalan, dia bermula di tengah-tengah dan dia mempunyai kecurangan negatif, dia turun ke bawah. Tadi kita ada yang ke atas. Kalau ke atas ni dia kecurangan dia positif. Jadi sama je dengan yang tadi. Cuma ini kecurangan dia negatif. Bila dia nampak je graf yang turun ke bawah, dia sebenarnya adalah berkurang. Kalau naik ke atas macam ni, dia bertambah. Disebabkan dia bermula bukan melalui asalan, jadi dia secara linear. Jadi berkurang secara linear. Jadi sama juga Y dulu yang disebut, baru X. Okey, yang keempat. Yang keempat bila kita ada graf yang melengkung. Okey, dia melengkung begini, tidak kisahlah. Macam ni dia punya kecurangan positif sebab dia menaik. Okey, daripada sini ke sini dan ini ke sini. Dan dia adalah melalui asalan. Syaratnya mesti melalui asalan. Jadi ini hubungannya adalah Y bertambah dengan X. Kenapa tidak ada macam tadi kita dah bertambah secara linear? Okey,
sebelum ni nampak bertambah secara linear kan? Kenapa yang ini tidak bertambah secara linear? Sebab bentuk graf ini adalah garisan dia melengkung. Bila melengkung, jangan letak besar, jangan ada pun perkataan secara linear. Cukup saja y bertambah dengan x. Okey. Okey, yang seterusnya, okey, dia menurun, nampak ni? Graf dia menurun. Jadi dia mempunyai keturunan negatif dan tidak melalui asalan, bermula dengan di tengah-tengah. Jadi sama juga y berkurang dengan x. Tidak ada yang macam awal tadi berkurang secara linear, sebab ini graf ini bukan linear. Linear tu maksudnya dia lurus lah. Ini melengkung. Bila dia melengkung, cukup saja dengan y berkurang dengan x. Okey, kemudian kita ada garis melengkung. Okey, garis melengkung dengan keturunan negatif. Okey, keturunan negatif sebab dia dia punya bentuk dia menurun dan tidak memintas paksi. Okey, dia tergantung tengah-tengah. Dia tidak memintas mana-mana paksi. Okey, kalau yang tadi tu dia ada bermula dengan y di sini. Tidak, walaupun dia tidak asalan tapi dia ada memintas paksi. Tapi ini dia tidak memintas paksi. Jadi dia y berkadar songsang dengan x. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada graf yang sebenarnya boleh dikatakan dia adalah lurus. Okey, ini lurus. Cuma apa yang membezakan dengan yang tadi awal adalah di sini adalah 1/x. Kalau tadi yang awal kita ada y dengan x. Jadi janganlah terus kamu kata y ini berkadar linear dengan x. Tak boleh. Sebab di sini adalah 1/x. Dia kalau sini y, sini x, ya kamu boleh guna itu. Tapi sekarang di sini adalah 1/x. Bila dia ada y dengan 1/x di sini, x yang 1/x dan keturunan dia adalah positif dan naik ke atas, hubungan dia adalah y berkadar songsang dengan x. Jangan ambil 1/x sebab dia tidak berkadar songsang dengan 1/x. Okey, kita nak hubungan y dengan x. Jadi bila hubungan y dengan x, kita nak x saja. Tapi sekarang dia adalah 1/x. Jadi sebenarnya dia adalah berkadar songsang. Jadi y berkadar songsang dengan x. Okey, sebab ada kerana tulis simpan 1/x. Dia tidak nyatakan panjang atau masa. Jadi kalau itu, nyatakan je dia punya itu. Okey. Contoh kalau even sini dia tulis panjang dengan masa, y berkadar songsang. Panjang ini pula 1/cm. Contoh. Jadi kamu tahu dia adalah sebenarnya dia bukan panjang, dia punya unit dia 1/cm, dia punya panjang. Jadi kita boleh kata dan kita tahu dia adalah masa berkadar songsang dengan panjang. Okey. Jadi harapnya dengan tadi ada 6 graf ini, kamu boleh ingat dia punya bentuk dan dia punya hubungan. Yang penting tengok bentuk dan kamu tahu apa dia punya hubungan untuk bantu kamu mentafsir soalan. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini. Okey, terima kasih.